Semenjak bajet dibentangkan dahulu, pelbagai respon balas telah pun diberikan. Bahkan ramai yang mula membanding-bandingkan tentang bajet yang dibentangkan oleh pihak kerajaan, bahkan juga dibandingkan pula dengan bajet yang telah pun dibentangkan oleh pakatan. Dan kesemua ini adalah merupakan satu kebijaksanaan baru. Bererti kita cuba menyediakan tools atau peralatan buah fikiran untuk rakyat seluruhnya memikir dan membandingkan. Justru pada malam ini kami membicarakan tentang bajet 2013 antara janji dan kenyataan, supaya mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita akan memberikan suatu sinopsis untuk membandingkan di antara kedua-dua bajet itu. Dan bertujuan sedemikian kami bawakan dua panelis untuk tujuan perbincangan malam ini. Yang pertama, saya perkenalkan Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Kita beri tepukan kepada Prof. Datuk. Prof. Datuk Dr. Nur Azlan adalah merupakan Timbalan Naib Chancellor UKM, Akademik dan Antarabangsa, dan juga merupakan Ketua Kluster Ekonomi Majlis Profesor Negara. Betul, Prof. Ya? Lama kita tak bergandingan bincang isu-isu ekonomi, dan malam ini kita berkesempatan kembali. Terima kasih, Prof. Dalam kesibukan, katanya Majlis Convocation. Esok, insyaAllah. Esok, jadi sibuk hari ini. Ya. Terima kasih, Prof. Dan panelis yang kedua, kita beri tepukan Datuk Dr. Makmur Osman. Kita beri tepukan. Datuk Dr. Makmur, orang tidak asing bercakap soal hal-hal kepenggunaan. Beliau adalah Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Muslim Malaysia. Jadi ada dimensi pengguna dalam bajet ini. Ramai yang tak tahu. Dia ingat isu pengguna ni isu komplain, isu mengadu je. Bajet pun ada kepentingan pengguna di situ, ya. Betul. Contohnya di mana kalau boleh kita mulakan? Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun yang berlaku di sekitar kita, ia mau tidak mau secara langsung ataupun tidak, ia akan berkaitan dengan isu kepenggunaan. Okey. Apabila kita kata isu kepenggunaan, kita boleh bagikan sama ada dia dari segi pendidikan, perumahan, pengangkutan, segala-galanya akan melibatkan pengguna. Sebab itu kita lihat dan berterima kasih dengan tema bajet tahun ini, iaitu memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Kita percaya bahawa kalau pengguna mendapatkan nikmat dan kesejahteraan, mungkin kita boleh ukur indeks kegembiraan di kalangan pengguna. Bahawa mereka bergembira, senang hati dengan apa yang disediakan oleh kerajaan, misalnya dari segi pengangkutan, dari segi kesihatan, dari segi pendidikan. Jadi kalau kita boleh lihat pengguna suka hati, pengguna tak banyak komplain, itu menunjukkan bahawa program itu setelah pun menunjukkan bukti atau buah ataupun kejayaan. Jadi saya percaya bahawa sebagai pengguna yang prihatin, kita kena lihat dari aspek tanggungjawab. Sebab itulah Persatuan Pengguna Islam Malaysia menekankan bahawa apakah tanggungjawab kita sebagai pengguna? Apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat? Sebab kita bukan sekadar komplain, bukan sekadar meminta hak kita, tetapi yang lebih penting, lebih afdal ialah apakah tanggungjawab kita sebagai pengguna dan sebagai rakyat bagi memastikan bahawa formula ini berjaya. Bahawa menjelang tahun 2020 kita akan menjadi negara maju dengan acuan kita sendiri, insya-Allah. Jadi bercakap soal bajet, hak kita untuk tahu intinya dan hak kita untuk menyuarakan pandangan balas. Jadi PPIM, Persatuan Pengguna Islam ada menjadi stakeholdernya juga dalam konteks bajet ini. Sebelum saya beralih kepada Prof. Datuk, kita lihat beberapa elemen teras di dalam bajet. Dan kalau kita melihat dalam konteks konsolidasi fiskal, kita melakukan perbandingan umum terlebih dahulu. Dari segi hasilnya, bajet yang dibentangkan oleh Barisan Nasional ternyata lebih besar, 208 bilion berbanding 197. Operasi juga demikian, cuma dalam aspek pembangunan sahaja kelihatan ada sedikit berbeza, sekitar 2 bilion begitu. Manakala defisit yang dicadangkan Barisan Nasional 4%, sementara pihak pakatan 3.5%, dan KDNK pula jika kita bandingkan ini 5.2 di situ, bukannya 52, ya. Ada sedikit pembetulan dalam konteks perbandingan ini. Bila kita melihat kedua-dua ini dalam konteks akademiknya, sebelum kita menjurus supaya masa boleh memahami dengan lebih tepat, apa artinya bila kita membandingkan elemen-elemen asas ini, Prof. Datuk? Bagi saya melihat kalau kita nak buat perbandingan, saya lebih cenderung untuk membuat perbandingan pertama sekali secara makronya. Maksudnya secara kerangkanya. Kalau kita nak membina rumah umpamanya, kita perbicarakan dulu tentang persoalan kerangka rumah itu. Dan bukannya perabot-perabot di dalam rumah. Bagi saya itu yang paling penting sekali. Sebab itu bila saya melihat dalam sesuatu bajet yang dibentangkan, pertama kali sebagai ahli ekonomi kita akan melihat apakah kerangkanya. Dalam konteks Malaysia dan juga dalam konteks bajet 2013, saya nampak dua perkara yang penting.
Yang pertama sekali ialah bajet ini adalah bajet tahunan, bukan bajet selama-lamanya. Berarti bila mana bajet tahunan 2013, bagaimana kita akan menyusun atur dari segi pendapatan dan perbelanjaan kita untuk 2013. Berarti mengambil kira apakah suasana persekitaran ekonomi dan desakan-desakan utama pada hari ini dan yang tahun akan datang. Tetapi dalam mana kita respons ataupun mengambil tindakan kepada suasana persekitaran yang terhampir, kita juga harus memastikan bahawa kita terus semakin kukuh berada di atas landasan jangka panjang. Jadi berarti dia ada elemen jangka panjang yang terselindung di dalam bajet 2013. Jadi berarti untuk menjadi sebuah negara maju yang disebut tadi, umpamanya wawasan 2020, transformasi ekonomi dan perkara-perkara yang selalu kita dengar sejak kebelakang ini. Jadi untuk kita melihat, bagi saya membandingkan angka-angka secara terperinci, umpamanya 201 bilion 8, 202.3 bilion, tidak boleh digambarkan sebenarnya apakah sebenarnya perbezaan itu. Artinya, terutama dalam konteks sebuah negara, kerana kita pun secara peribadi tak pernah menyentuh 1 million pun. Jadi berarti pentingnya kita melihat kerangkanya dahulu. Saya menekankan aspek itu dan di sini yang saya melihat bajet yang dibentangkan oleh kerajaan 2013 nampak elemen jangka panjang dan juga respon kepada suasana terdekat. Tetapi bila saya melihat umpamanya dalam bajet alternatif yang juga diberi untuk kita tontoni, kerangkanya 3 dan kerangkanya itu tidak begitu menyentuh secara menyeluruh bagi saya. Itu pandangan awal. Tetapi kepada awam, kepada pengguna, dahulu kita mungkin ini satu fenomena baru kalau boleh saya sifatkan, kerana beberapa tahun kebelakangan ini kita mula ditawarkan dengan bajet kerajaan dan bajet alternatif. Pandangan pengguna dalam konteks ini, Datuk? Kalau kat sekolah saya dulu, bajet alternatif ini macam budak sekolah lah. Kata kamu saya bagi 1 juta, apakah angan-angan cita-cita kamu nak buat? Dia pada tu angan-angan. Saya rasa kadang-kadang dia ada satu fantasi. Dan sebenarnya fantasi itu dia hanya untuk memberikan satu provokasi kepada satu realiti, iaitu kerajaan yang sedia ada. Kerajaan yang berwibawa. Kerajaan yang telah mempunyai pengalaman masa lampau dan juga bersedia responsif kepada apa-apa yang dicadangkan oleh rakyat. Sebab itu kita tengok tajuknya adalah untuk mensejahterakan rakyat, responding kepada isu-isu rakyat. Sebab itu kita bagi saya lah sebagai pengguna, saya percaya bahawa kerajaan dari masa ke semasa memberikan perhatian kepada isu-isu yang mendesak. Antaranya ialah isu perumahan. Kita dapati bagaimana kerajaan menyediakan program untuk golongan pelbagai perangkat. Golongan-golongan yang berpendapatan rendah, sederhana dan juga golongan yang ingin menjadikan itu sebagai satu komoditi dan pelaburan. Ada ruang untuk mereka. Tetapi kita berikan juga limitasi kepada golongan-golongan tersebut. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya kerajaan juga telah memberikan komitmen. Misalnya kita minta supaya perumahan itu disiapkan dulu baru jual. Kerajaan menyediakan infrastruktur bagi subsidi beban yang terpaksa tanggung oleh pembeli rumah dan sebagainya. Dan kita juga ingin mengekang supaya orang tak boleh melakukan spekulasi, beli dan jual. Sebab itu kita dapat ada sales gain tax dan sebagainya. Begitu juga kita lihat bagaimana kerajaan respons kepada isu pengangkutan. Kita dapati bahawa isu pengangkutan adalah satu isu yang sangat mendesak. Kerana kita percaya bahawa semua golongan, sama ada golongan marhain ataupun golongan yang berpendapatan tinggi, mereka perlukan pengangkutan yang efisien, selamat dan seumpamanya. Bukan saja selamat dari segi kepada pengguna, tetapi pengangkutan itu juga sistemnya mesti selamat kepada environment. Sebab itulah kita dapati bagaimana kita ingin mengurangkan supaya orang tidak membawa personal vehicle. Dia patut kita galakkan supaya menggunakan kenderaan awam. Dan sebab itu kita lihat bagaimana kerajaan mewujudkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, bagaimana kerajaan memberikan peningkatan infrastruktur kepada MRT, LRT dan seumpamanya. Jadi saya percaya bahawa bukan sekadar itu. Kita dapati juga kemudahan-kemudahan kepada orang kurang upaya, kemudahan-kemudahan untuk pelbagai golongan. Dan sebab itu kalau kita lihat satu persatu trust yang telah dibangunkan oleh kerajaan Barisan Nasional, dia berasaskan kepada kemampuan sebenar, berapakah revenue yang dia ada, bagaimana dia ingin memakmurkan negara kita dan mengurangkan defisit perbelanjaan. Akhirnya beban tadi tidak menjadi satu beban
yang menghantui kehidupan kita. Datuk tidak melihat bahawa bajet alternatif itu boleh jadi sandaran untuk dibandingkan sama sekali? Bolehlah kita banding sedikit-sedikit, tapi bagi saya kita lihat apa yang dibuat itu misalnya sangat untuk soalan macam gula-gula lah. Misalnya okey, kita bagi PTPN hapuskan. Lepas tu kata tol nak hapuskan. Kita melihatkan bahawa bagi saya PTPTN ni dia mempunyai satu program yang terselah, yang tersembunyi, dan juga ia mempunyai program untuk memberikan kemakmuran ekonomi. Kita bayangkan kalau tidak adanya kita panggil PTPTN ini, bahawa banyak kolej-kolej swasta dan juga kolej sekalian awam yang akan menderita kerana mereka perlukan pusingan ekonomi tersebut. Dan saya yang paling tak setuju ialah apabila mengatakan mereka mungkin akan menghapuskan dasar ekonomi baru. Kita tak faham bahawa dalam dasar ekonomi baru yang kita selalu sebut hanya dua perkara. Tetapi ada satu dasar yang ketujuh, namanya social policy ataupun dasar sosial dan berteraskan kepada agama. Artinya kalau dia ingin menghapuskan ini berarti mereka ingin menghapuskan satu dasar yang meletakkan Islam sebagai satu kedudukan yang utama, sebagai agama persekutuan, dan nilai-nilai yang telah diterapkan sama ada berproses Islamisasi ataupun nilai-nilai murni ini ingin dihapuskan. Maka lahirlah program-program seperti seks bebas dan seumpamanya, dan saya rasa ini rakyat kena faham. Kita jangan jadi sebagai kakak tua, kita nak hapuskan dasar ekonomi baru. Kononnya dasar ekonomi baru ini merupakan satu penindasan. Babe, konon kita tengoklah main bola pun ada amateur dan profesional. Nak main golf pun dia ada bagi handicap. Kita kena lihat bahawa bagaimana ini adalah realiti yang sepatutnya kita hadapi. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kerajaan yang berjanji dan dia tahu bahawa janji itu boleh tepati, ini adalah sesuatu yang kita panggil yang Islami. Sebab Allah mengatakan bahawa sangat besar kemurkaan Allah apabila orang itu berjanji tapi dia tidak menepati. Bila berkata dia tak buat. Kembali kepada kerangka tadi, Prof. Datuk. Di perbandingannya, Prof. Datuk menyebutkan ada kerangka, ada tiga kerangka bajet alternatif. Dalam bajet yang dibentangkan, kalau kita lihat dari segi alirannya, dia bermula dengan merangsangkan pertumbuhan melalui peningkatan pelaburan. Jadi lazimnya bajet bermula dengan pendapatan. Lazimnya bajet bermula dengan dari mana sumber pendapatan dan apakah sumber-sumber yang akan kita tekankan dan akan kita bangunkan. Kemudian daripada situ perginya kepada teras yang kedua dan ketiga, menekankan kepada daya upaya kita. Di sebuah negara itu, modal insan itu adalah begitu penting. Bagi saya, teras yang kedua dan ketiga melihat kepada peningkatan produktiviti, menggalakkan kita memberi ruang kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Daripada semua peringkat, daripada prasekolah sampailah ke dewasa, untuk membolehkan mereka memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Dan di hujungnya, teras kelima baru membicarakan tentang persoalan bagaimana untuk memastikan sumber-sumber ini dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi bila saya tengok dalam bajet yang satu lagi, pertama sekali bagi saya dalam konteks kematangan negara, mungkin wajar kalau kita ada bajet untuk kita perbandingkan. Cumanya perlu kita bandingkan secara bertanggungjawab. Kerana bajet ini bagi saya kerangka tiga teras yang saya lihatlah. Terus bermula dengan bagaimana untuk meringankan beban. Begitu sedikit sekali ruang disebut tentang bagaimana untuk kita pertingkatkan pendapatan negara kita. Jadi banyak tertumpu kepada perbelanjaan, banyak tertumpu kepada pemberian. Jadi penting kita melihat bajet ini secara bertanggungjawab. Kerana kita ada matlamat jangka panjang. Kerana ini bukannya selama-lamanya. Ini adalah untuk tahun hadapan dan bagaimana menyesuaikan untuk tempoh jangka panjang. Dalam konteks rakyat mungkin kita bercakap bajet bertanggungjawab ataupun tidak bertanggungjawab. Tetapi kalangan massa, mereka melihat apa yang mereka dapat. Jadi soalan itu kita akan lontarkan kepada kedua-dua panelis, dan selanjutnya kita akan mula membuka laluan untuk audiens juga bertanyakan soalan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita membicarakan tentang bajet 2013, membandingkan antara yang mana janji dan yang mana kenyataan. Kita mula membicarakan tadi soal
tanggungjawab bajet yang bertanggungjawab. Dan seketika nanti kita mula memberi laluan kepada audiens untuk bertanyakan soalan. Anda boleh juga memberikan komentar di Facebook dan Twitter yang kami sediakan. Saya menyebutkan tadi bahawa expectation, antisipasi masa bila mendengar bajet. Jadi mungkin elok pengguna lah bila kita cakap soal rakyat ni. Apa yang rakyat jangkakan. Rakyat menyangkakan bahawa perkara yang seperti disebutkan awal tadi, antara lainnya adalah kita menyangkakan oleh kerana beban untuk merawat penyakit sekarang makin tinggi. Maka rakyat menyangkakan supaya ada satu skim National Health Insurance yang boleh memberikan perlindungan kepada semua golongan. Sama ada golongan yang bekerja, kerajaan, swasta ataupun yang bekerja sendiri. Kerana namun demikian ada juga di sana-sini kita dapati bagaimana kerajaan menjawab permintaan ini dengan beri insurans kepada golongan nelayan dan seumpamanya. Tapi kita inginkan satu yang komprehensif, yang inklusif supaya membolehkan semua orang menikmati. Kerana sakit ini orang kaya ke orang miskin ke kena mesti kena. Yang selalu kena orang miskin sebab orang yang kaya ni dia punya makanan jaga, vitamin ambil, pemeriksaan berkala dibuat berbandingkan dengan orang yang berpendapatan rendah. Sebab itu kita menyangkakan ini. Yang kedua, kita menyangkakan supaya ada sintek di mana kita ingin melihat mereka rokok ke arak dan sebagainya. Ini sesuatu yang benar-benar antagonis. Kalau kita ingin melihatkan masyarakat yang sehat, mereka mesti bebas daripada rokok, asap rokok dan seumpamanya, sama ada mereka itu passive smoker ataupun active smoker. Begitu juga kita dapati bagaimana kesan kepada pengambil alkohol dan sebagainya. Begitu juga kita menyangkakan supaya kerajaan berikan penumpuan kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi seperti pengangkutan. Dan ini dah diberikan jawapan dan saya percaya bahawa tag untuk mensejahterakan rakyat itu adalah sesuatu yang boleh dicapai bersesuaian dalam tempoh yang ada 1 tahun ini. Dan kita dapati juga bagaimana kerajaan memberikan penekanan seperti kata Profesor tadi tentang the human resource tadi bagaimana kita berikan penekanan yang besar kepada pendidikan. Saya rasa hampir 30% Prof, daripada bajet itu untuk memberikan ruang bagaimana pendidikan ini merupakan sesuatu yang boleh melonjakkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang kita panggil dia sellable dalam market pekerjaan dan akhirnya dia memberikan kemakmuran kepada negara. Dan inilah pulangan yang kita panggil saling sinergi dan complementary. Saya ingin menambah itu. Kerana kalau kita lihat dalam konteks kalau kita sebagai seorang rakyat, maksudnya kita berada di luar sana mendengar kepada pembentangan ataupun apa yang disajikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya, di samping kita hendakkan bajet kerajaan yang bertanggungjawab dan sebagainya, kita juga harus sebenarnya mengambil sikap. Saya rasa Datuk menyebut tadi bahawa di peringkat awal, sebagai individu, sebagai rakyat, kita juga harus menjadi seorang yang bertanggungjawab. Kerana kita harus faham bahawa evolusi ekonomi dan juga kemajuan kehidupan seseorang itu juga menghendaki kita berubah sikap. Dalam konteks kalau kita lihat individu, bagi saya pastinya apabila kita semakin berjaya ke hadapan, peningkatan pendapatan berlaku pada diri kita umpamanya, keperluan dan kebergantungan kita kepada kemudahan-kemudahan ataupun inisiatif yang disediakan oleh kerajaan itu seharusnya berkurangan. Seharusnya berkurangan. Ini kita mesti terima. Kita tidak boleh menganggap bahawa selama-lamanya kerajaan akan membantu kita. Jadi kalau kita lihat di dalam bajet, satu kelompok yang begitu menarik sekali bagi saya. Kerana nampak sekali kali ini bahawa kerajaan telah mengubahkan satu pendekatan yang dulunya mungkin dianggap sebagai macam, saya katakan sebagai pakej hujan. Hujan itu turun, dia tidak kira siapa, semua orang dapat. Semua dapat. Tetapi kali ini kita cuba mengalihkannya supaya menumpu kepada kumpulan yang memerlukan. Dan saya ingin beri sedikit saja gambaran sini. 40% daripada sektor isi rumah di Malaysia, sekitar 4.2 juta begitu, berada di dalam kategori pendapatan rendah ke bawah. Pendapatan secara kasarnya RM3,000 ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan perhalusi satu persatu, pakej-pakej bantuan ini rata-rata disasarkan kepada kumpulan ini. Dengan BRIM-nya, dengan diskaun untuk pengangkutannya, dan juga umpamanya di Sabah dan Sarawak usaha untuk menurunkan kos bahan makanan, pembekalan dan sebagainya.
kerana inilah kumpulan sasaran. Ya, jadi berarti memang dalam konteks ekonomi kita lihat ini sebagai targeted, maksudnya yang mempunyai sasaran yang khusus. Dan saya rasa itu satu pendekatan yang baik. Dan semestinya kumpulan ini yang sepatutnya mendominasikan package-package ataupun inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Jadi itu satu memang tanggungjawab, kerajaan, dan memang semestinya kerajaan menyediakan inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang mensasarkan kepada kumpulan yang memerlukan sahaja. Kalau boleh masih kita mengambilkan pendekatan berbanding, Prof Datuk kedua-duanya cuba untuk memenuhi harapan rakyat. Cumanya harapan yang ditangani itu berbeza, kapasitinya berbeza dan juga sasarannya berbeza. Boleh kita bandingkan ini? Kalau saya ambil satu contoh, yang satu bagi saya lah sebenarnya satu perkara yang nampaknya cantik, tetapi sebenarnya kalau dilihat secara lebih terperinci, dianya sebenarnya tidak sesuai dan mungkin sebenarnya tidak baik. Umpamanya saya terdengar tentang the idea untuk menurunkan harga kereta. Kalau ditawarkan pada anak muda mungkin kata wah itu baik, kerana mudahlah dapat kereta selepas ini. Tapi kita harus faham apakah sebenarnya permasalahan sebenarnya. Yang sebenarnya ialah isu pengangkutan. Kos pengangkutan terutamanya di bandar ini adalah begitu tinggi sekali. Jadi memang ada usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti sistem pengangkutan bandar terutamanya. Kalau kita hendak meningkatkan keupayaan pembelian kereta, cuba kita bayangkan kalau di kampus saya umpamanya di UKM umpamanya, kami terpaksa mengurangkan bilangan kenderaan yang masuk. Kerana sebenarnya masalah bila mana setiap orang boleh sesuka hati menggunakan kereta dalam keadaan ekonomi yang sedemikian tidak betul. Kerana ianya akan menimbulkan kesesakan dan sebenarnya akan menyebabkan mau tidak mau masyarakat muda lebih berhutang lagi sebenarnya. Jadi kita harus mencari alternatif yang lebih baik. Kerana kereta, manfaat kereta ialah apabila dia bergerak. Kalau kita hanya duduk dalam kereta tersangkut dalam traffic jam, itu bukan apa guna ada kereta. Baik, saya ingin membuka laluan ini Prof Datuk kepada audiens untuk bertanyakan soalan. Silakan. Soalan yang pertama. Saya Puan Maimun binti Sarif. Boleh bercakap rapat pada mikrofon ya, Puan Maimun. Silakan. Kan nak tanya pasal BRIM yang untuk beli tayar apa tu yang Prof cakap tadi. Kita patut bersyukur yang kerajaan ada bagi. Tapi masalah saya kalau yang kerajaan bagi tu tak mencukupi, bukannya kita ni umpama tayar, satu tayar dia bagi 130. Sekarang kan nak beli tayar tu 240 sebiji. Jadi di mana situ letaknya kami ni rakyat. Nambah lagi tak cukup ke? Kami kena 4 biji, tayar tu kami kena tambah 400 lebih. Terima kasih Puan Maimun, tapi dia menggelar diri dia akak. Saya tanya dengan Datuk. Memang muda lagi, cantik color tu. Ceria. Itu juga soalannya. Itu saja soalannya. Saya bagi pada Datuk dulu. Namanya bantuan. Bantuan dekat mana? Kita bukan boleh bagi semua. Bantuan, saya bantulah. Bantu itu adalah untuk meringankan beban. Kalau sebelum itu kita kena tanggung 100% untuk beli tayar tersebut, sekarang ni mungkin kita kena bayar 30% saja. Maka 70% duit yang kita patut belanja beli tayar tadi, boleh kita belanjakan untuk benda yang lain yang lebih keutamaannya ataupun prioriti dia. Jadi bagi saya, inilah katakan kemampuan kerajaan. Kerajaan dia boleh cakap, saya boleh bagi tayar 100%. 100%. Habis dia tukar Bridgestone. Bagi lagi sport rim. Boleh cakap. Itu Puan tanya, maaf ya. Masalahnya saya beli tayar belum ni dengan harga 160. Tapi dah dapat BRIM ni, saya beli tayar dengan 240. Tayar yang sama? Tayar yang sama. Harga tayar lah pula. Yang ini satu yang bagi saya tak patut berlaku sebab saya tak tahu bagaimana kaedah pemberian peruntukan tersebut. Apa yang saya fahamkan bahawa dia akan memilih vendor-vendor yang tertentu. Dan sudah tentulah sebelum kita buat pemilihan vendor tersebut, kita telah pun mendapat janji aku berapakah harga yang mereka jual sebelum itu, dan hanya kita berikan subsidi tersebut. Dan saya rasa kalau ini berlaku, mungkin ini perlu diberikan maklumat kepada pihak berkuasa untuk kita melihat apakah ini ada kita panggil menangguk daerah keruh ataupun memasang lukah di pergentingan. So ini sering berlaku.
Sering berlaku bila dengar nak naik gaji, dengar nak dapat RM200 tentera, wah semua akan berlaku. Jadi saya rasa kat memang elok bagikan maklumat. Kita akan menangani lebih banyak soalan sejurus selepas ini. Teruskan kesetiaan anda. Bicara Rakyat cuba untuk memberikan pendidikan kepada khalayak penonton untuk kita melihat dan membandingkan di antara bajet kerajaan dan juga bajet yang dibentangkan oleh pihak pakatan. Dan soalan tadi sebelum kita berehat seketika adalah soal bantuan misalnya tayar. Kemudian ini isu yang saya kira real kalau bersifat gitu, yang memang dihadapi. Ada je imbuhan, ada pula yang menangguk di air keruh. Mungkin Prof Datuk, kita ulas sikit. Ini sebenarnya adalah bagi saya ingin menjawab dua aspek. Pertama sekali seperti yang Datuk Muhammad sebutkan, saya juga melihat bahawa ini kerajaan menyediakan bantuan. Sebenarnya ada banyak cara kita boleh laksanakan. Kita boleh beri wang, kita boleh beri tayar, ataupun beli dulu tayar, kemudian kita rebatekan, dan beli kupon untuk beli tayar. Banyak cara. Dan setiap satu cara itu mestilah ada plus dan minusnya. Dan saya percaya bahawa hasrat itu murni. Tetapi pastinya dia tidak boleh menjanjikan segalanya. Dan itu adalah satu janji yang realistik. Kita harus memastikan bahawa apa yang kerajaan tawarkan kepada kita adalah sesuatu yang realistik. Dalam konteks pasaran ataupun tingkah laku yang tidak elok, umpamanya menaikkan harga barangan tanpa sebab-sebab yang munasabah. Bagi saya memang sebenarnya yang kita perlukan adalah sebenarnya kerajaan pun sedang ataupun telah memperkenalkan akta persaingan. Tingkah laku yang dianggap sebagai manipulasi ataupun cuba mengambil kesempatan sebenarnya adalah salah dari segi peraturan pasaran. Sebab itu penting di samping kita kerajaan memberi bantuan secara langsung, satu lagi bahagian yang juga sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan ialah untuk mewujudkan pasaran yang sihat dan adil. Pasaran yang sihat dan adil ini berarti tidak ada pihak yang memonopoli, tidak ada pihak yang boleh meletakkan harga sesuka hati, dan akhirnya dia mewujudkan keadilan kepada kedua-dua pihak, pembeli dan juga penjual. Jadi memang ada langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan perkara-perkara ini akan terjadi di Malaysia. Saya membuka laluan untuk soalan kedua dari penonton. Silakan. Macam kalau kita imbas balik yang bajet tahun-tahun yang lepas, ada yang orang komplain lah, dia cakap kenapa dia tak dapat, kenapa dia banyak syarat sangat kan. Apa tu soalan, kenapa tak semua dapat? Kenapa tak semua orang yang dapat? Kelompok tertentu. Ini soalan yang popular sebenarnya di kalangan orang. Kenapa tak ada bahagian aku? Misalnya. Seperti saya terangkan tadi, sebahagian besar daripada package ataupun inisiatif yang kerajaan perkenalkan disasarkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Tetapi kita harus ingat dari segi apabila di mana sahaja, di mana-mana negara sekalipun, apabila kerajaan menawarkan sesuatu kepada rakyatnya, isu yang seterusnya adalah isu pelaksanaan. Isu umpamanya satu isu yang paling utama lazim yang bermasalah ialah dalam bahasa Inggerisnya identification, mengenal pasti. Umpamanya kalau saya tanya hari ini, siapa yang miskin? Saya rasa semua akan angkat tangan. Yang dalam BMW pun angkat tangan juga, dia miskin. Sebab dia akan dapat. Kerana semua nak akan percuma, itu naluri manusia. Jadi sebab itu kerana di dalam apabila kerajaan memperkenalkan package, kita mencari jalan bagaimana cara yang terbaik, termudah, paling tepat, tanpa menimbulkan masalah dalam konteks untuk membantu. Saya bagi satu contoh. Kalau tengok dalam package bantuan yang baru ini, umpamanya bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah. Right? Jadi kalau kita lihat secara, kalau orang melihat, adakah bererti setiap orang yang anaknya ke sekolah semua dapat? Umpamanya kalau saya ambil contoh, umpamanya diri saya sendiri. Kalau anak saya ke sekolah, adakah bererti anak saya juga akan dapat RM100 dengan percuma begitu? Bagi saya, kita kena lihat. Kita ada dua pendekatan. Yang susahnya ialah kalau kita meminta semua orang untuk mengisi borang, mendapatkan tanda tangan penghulu, mengemukakan surat-surat tertentu. Saya rasa mungkin setahun lagi pun tak dapat. Jadi hasratnya ialah untuk menyampaikan secepatnya mungkin. Tetapi isu identification ataupun mengenal pasti ini kadang-kadang tidak boleh diselesaikan dengan mutlak. Jadi berarti siapa yang bertanggungjawab? Saya melihat bahawa kalau kita hendakkan kerajaan bertanggungjawab,
kita juga sebagai rakyat harus menjadi orang yang bertanggungjawab. Maka saya akan dengan sendiri tanpa mempersoalkan hasrat kerajaan akan menyatakan bahawa bukan saya yang patut terima. Jadi itu yang cara yang lebih baik sebenarnya. Kalau dua-dua pihak, kerajaan dan juga rakyat mengambil sifat yang bertanggungjawab, saya rasa isu-isu kenapa dia dapat 2 kali, kenapa dia dapat sekali, ataupun kenapa saya tidak dapat, kenapa semua orang di sekolah boleh dapat, akan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Betul. Ya, macam dia masukkan adik-adik tadi, bakal dia begini, Prof. Ini ada orang mengambil kesempatan dari segi implementasi. Kadang-kadang tu mereka ini, contohnya golongan politician ini, dia ingin menjadikan ini sebagai satu stepping stone ataupun sesuatu yang menguntungkan dia. Ada pula satu kumpulan lagi yang merasakan bahawa dia rasa malu nak pergi. Dan bila saya tak nak pergi, tak dapatlah. Dan ada pula golongan yang saya dimaklumkan, ada mengatakan ini kalau ambil BRIM ni, nanti lembaga saya nanti akan cek ni. Ada tak kena cukai nanti macam-macam. Jadi orang tak nak. Jadi ada kesan antagonistik. Ada orang yang ingin memomokkan dengan tujuan semata-mata untuk menggagalkan hasrat murni tersebut. Jadi bagi saya, sebab itu kita lihat dalam tahun yang kedua ini, dia lebih efisien, lebih efektif berbandingkan dengan apa yang telah berlaku pada peringkat awal. Dan saya percaya bahawa dia ada, kita panggil second phase. Kalau orang tu betul-betul layak dan tidak dapat, bila kemukakan semula buat rayuan, insya-Allah mereka itu akan diberikan bantuan tersebut. Dan bantuan ini apabila diberi langsung kepada yang berhak, dan kita dapati mereka ini kalau membelanjakan untuk tujuan-tujuan yang being prescribed, saya rasa ini akan menjana ekonomi lebih baik. Dan saya percaya bahawa inilah yang cuba dilakukan oleh kerajaan untuk melihat bagaimanakah nikmat tersebut betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya. Tapi tentulah akan ada berlaku keciciran satu dua di sana, tapi itu tidak menunjukkan bahawa kita harus memberhentikan ataupun banyak ruang-ruang untuk kita perbaiki. Jadi saya yakin bahawa apabila semua pihak macam kata Profesor tadi bertanggungjawab, tak kira lah you parti A, B, C, X, Y, Z ke, tapi ini adalah untuk rakyat. Kita laksanakan secara kita panggil profesional yang ada penyisihan. Saya ingin membawa kita sekali lagi membuat perbandingan jika kita melihat dalam aspek disposable income, kesan di antara banyak sebenarnya boleh kita bandingkan BRIM 2.0 berbanding pelarasan gaji kaki tangan awam, bantuan tunai RM250 untuk individu bujang, kemudian kerajaan juga menawarkan bantuan sekolah disebutkan tadi, voucher buku 1 Malaysia. Kita bandingkan dengan apa yang ditawarkan pelarasan gaji kaki tangan awam kepada 1,100, bonus warga emas 1,000, kemudian 2.8 bilion manfaat kepada warga emas, menaikkan bantuan kebajikan, seterusnya pinjaman PTPTN, tadi kita ada menyebutnya berbanding dengan 500 bantuan yang dianggap one off. Kedua-dua ni cuba untuk memberikan sinar harapan, tetapi bila diberikan kepada rakyat, ianya agak bersifat teknikal. Apa kebijaksanaan yang perlu ada, tools kepada rakyat untuk memahami perbandingan ini supaya mereka faham disposable income ini apa artinya dan bagaimana, di mana lebih kurangnya sesuatu cadangan bajet itu. Apabila kita bekerja ataupun menawarkan perkhidmatan kita akan memperolehi pendapatan. Right? Daripada pendapatan itu akan ada sebahagian yang mana akan pergi untuk tujuan-tujuan pembayaran yang mungkin dikatakan dalam mudahnya ditetapkan. Kalau kita tengok sebagai contohnya pembayaran cukai umpamanya, dan juga pembayaran yang tetap, dan bakinya itu yang boleh digunakan. Jadi persoalannya memang betul, persoalannya ialah disposable income ini, sejauh manakah yang tinggal pada saya untuk saya belanjakan. Elemen itu penting. Bagi di Malaysia, kalau kita lihat dalam kerangka kepenggunaan, mungkin Datuk Mamun boleh membantu di sini, tapi kalau saya lihat di dalam basket of goods, maksudnya raga kepenggunaan, lebih kurang mungkin lebih daripada 30% perbelanjaan kita adalah tertumpu kepada satu keperluan makanan, yang keduanya kepada keperluan dari segi perumahan dan juga utility. Jadi berarti yang lain-lainnya itu sebenarnya kecil saja. Yang lain-lainnya itu mungkin perbelanjaan itu tidak berulang-ulang kali. Umpamanya kalau nak beli telefon, bukan tiap-tiap bulan kita beli telefon. Tapi kalau makan, tiap-tiap hari kita kena makan.
dan bayaran sewa rumah dan sebagainya. Jadi penting untuk kita memastikan take home ini, berapa yang kita bawa pulang ini mencukupi untuk kita. Dan juga dalam masa yang sama harus kita ingat bahawa perlu juga ada sebahagian untuk kita tabungkan. Tabungkan. Jadi dalam konteks Malaysia sebenarnya secara keseluruhan, kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya kadang-kala kita juga mungkin menabung lebih daripada apa yang diperlukan. Kerana kemungkinan kita ada rasa waspada dan kemungkinan perkara-perkara yang di luar jangkaan mungkin berlaku. Kalau kita lihat di China umpamanya, daripada RM1 pendapatan, 52 sen itu disimpan. Jadi berarti alangkah ruginya kerana bukan rugi kerana kita terpaksa menyimpan dengan begitu banyak. Dalam konteks ini kerajaan cuba membangunkan social safety net, jaringan sosial keselamatan supaya membolehkan kita berbelanja dengan lebih. Sebab itu kita lihat umpamanya sistem kesihatan kita, sistem persekolahan kita memang sebenarnya ditanggung oleh kerajaan dengan begitu besar sekali. Ini perkara-perkara yang penting untuk menjamin peningkatan pendapatan di masa akan datang. Kita beri laluan soalan berikutnya. Audience, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Osani. Saya nak tanya, dalam bajet yang dibentangkan pada tahun lepas, dia ada untuk peruntukan untuk pembangunan di kawasan luar bandar. Bila pembangunan itu dijalankan dan akhirnya kita lihat hasilnya terbengkalai. Bila kita tanya pada pihak yang berkenaan, cakap peruntukan tidak mencukupi. Tadi Prof Datuk ada mencakapkan bajet 2030 ini menitik beratkan pemberian dan perbelanjaan. So pada pendapat Prof Datuk, adakah peruntukan pada bajet 2013 ini cukup untuk menjalankan projek pembangunan di sebenarnya soalan anak muda. Menarik. Tadi kita sebut bahawa kumpulan sasaran, satu dalam konteks pendapatan, pendapatan 3,000 ke bawah. Satu lagi kumpulan sasaran adalah dari segi geografi ataupun lokasinya. Kerana di mana kita berada. Umpamanya dalam konteks sektor luar bandar ini, memang menjadi tumpuan yang besar. Mungkin ramai yang tahu tentang bagaimana kerajaan mewujudkan Rural Transformation Center ataupun RTP. RTC itu centernya, Pusat Transformasi Luar Bandar ataupun Program Transformasi Luar Bandar. Yang mana rata-ratanya ialah untuk menangani kos kehidupan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat di luar bandar. Dan juga di samping RTC ini, pusat-pusat transformasi luar bandar, akan diwujudkan juga iaitu mini RTC menggunakan medan info desa dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa inilah cara kerajaan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar. Permasalahan di luar bandar dan di bandar berbeza sekali. Apa yang kosnya di bandar, mungkin di luar bandar itu bukan kosnya. Umpamanya kalau kita lihat dalam konteks pengangkutan, di luar bandar itu tidak menjadi begitu masalah. Dari segi sewa rumah itu tidak menjadi masalah. Tetapi di bandar, sebab itu program perumahan rakyat di bandar ditekankan di bandar di situ. Di luar bandar lebih kepada kemudahan-kemudahan asas, pembangunan infrastruktur, dan kalau kita lihat satu penyeragaman harga. Bagi saya begitu menarik kerana utamanya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Tong gas itu jauh nilai harganya. Kerana rantaian bekalan untuk sampai kepada mereka itu adalah terlalu mahal. Isu-isu kepenggunaan di luar bandar banyak ni, Datuk. Macam yang kita jelaskan tadi, bagaimana sebenarnya ada perbezaan yang ketara antara harga barangan yang sama di Semenanjung dan berbeza dengan Sabah dan Sarawak. Ini kita dapati akibat daripada rantaian pengangkutan atau logistik. Dan kerajaan bertanggungjawab, dia absorb sekarang ini. Apabila dia mengabsorb segala tanggungjawab tersebut, berarti barangan itu mesti sama harga. Melainkan kalau ada orang yang menanggung. Dan ini kita pun telah ada peruntukan undang-undang untuk menanganinya. Sebab itu sebagai pengguna, kita mesti bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat supaya tindakan boleh diambil. Kita lihat bahawa peruntukan untuk pembangunan kawasan-kawasan pedalaman dan desa ini memang ada satu kementerian yang bertanggungjawab. Sebab itulah kita dapati bahawa dia mesti secara modular. Sebab itu kadang-kadang kita lihat bahawa sesuatu itu macam terbengkalai kerana dia masih belum sampai tahap modular tersebut. Dia akan dibangunkan secara modular. Sebab itu bagi saya, bagaimanakah suatu projek itu
mesti ada kita panggil pengawasan supaya ia betul-betul duduk dalam kerangka jangka panjang sehingga ia boleh memberikan kesan yang bagus. Pembangunan kawasan-kawasan itu untuk memberikan peluang kepada penduduk-penduduk desa meningkatkan pendapatan. Sebab bagi saya barangan-barangan asas hampir sama harga. Artinya kalau kita makan minum gula, tepung, beras di kawasan luar bandar sama juga dengan kawasan bandar. Dan yang menarik misalnya baru ini satu yang selalu orang tanya, kenapa kerajaan tarik subsidi gula 20 sen sehingga ini akan menyebabkan satu beban. Bagi saya ini satu yang tak masuk akal beban, sebab macam kata Profesor tadi, kalau kita sebagai seorang pengguna yang bijaksana, kita sepatutnya telah mempunyai bajet kita sendiri. Kalau kita bajet untuk beli gula itu RM10 sebulan, harganya berapa pun kita hanya beli RM10. Satu. Yang kedua, dari segi maklumat, kita kena tahu bahawa badan kita ini Tuhan jadikan sebagai satu yang sangat luar biasa. Apa saja yang kita makan boleh dirubah untuk menjadi gula. Yang kita perlu sebenarnya bukan gula tambahan. Tetapi apabila tindakan ini diambil oleh kerajaan, sebenarnya ia menguntungkan orang ramai kerana subsidi selama ini siapa yang untung? Orang parti. Dia pun beli gula, dia minum lebih banyak gula. Dia dapat duit kita pula. Lepas tu mereka yang jual minuman-minuman ni, peniaga-peniaga, pasar malam ke pasar, dia untung. Walau orang kampung, dia tak perlukan minuman manis. Air kelapa sudah memadai bagi mereka. Begitu juga lah kita dapati bagaimana sebenarnya tindakan kerajaan itu mesti difahami dari perspektif kerajaan itu sendiri. Jadi saya kata kalau kerajaan itu nombor 6, kita kena datang kedudukan kerajaan, kita kata itu nombor 6. Tapi kalau daripada tempat kita kata nombor 9. Bergantung. Perspektif itu kita Isu yang ingin saya bawa berikutnya, saya ingin minta Prof Datuk Dr. Azlan untuk menjelaskan soal bajet mana yang akan menyebabkan bankrupt ini. Saling tuding menuding, yang di sini mengatakan sana, yang sana mengatakan sini. Kita akan minta penjelasan Prof jurus selepas kita berehat seketika. Kita bercakap soal membandingkan antara dua bajet, apa yang janji dan apa yang nyata. Itu kami bicarakan selama lebih 45 minit yang berlalu. Saya gantung satu soalan tadi sebelum kita berehat. Kita mendengar tuduhan bahawa hutang negara ini tiba ke tahap yang kritikal dan ia boleh membangkrupkan negara kalau kita berterusan sedemikian rupa sehingga 53%. Apa jawapan balas kita? Saya mengambil kesempatan ini untuk saya ahli ekonomi. Saya menyangkalkan sepenuh-penuhnya tentang mungkin pandangan ataupun analisis yang mengatakan bahawa kedudukan fiskal kerajaan itu seolah-olah meruncing begitu ya. Pertama sekali kita harus ingat, sebenarnya saya melihat sejarah ekonomi negara kita daripada tahun 70-an sehinggalah ke hari ini. Kalau kita lihat dengan terperinci, setiap kali beberapa episod-episod kemelesetan ekonomi berlaku dan semuanya adalah berpunca daripada kejutan yang berlaku di sektor antarabangsa. Belum ada lagi krisis ekonomi yang berpunca daripada dalam negara. Itu satu. Jadi berarti kalau kita nak mengatakan bahawa pengurusan ekonomi negara kita ini begitu tidak teratur dan tidak bertanggungjawab, saya rasa itu dapat disangkal dengan begitu mudah sekali. Yang keduanya dalam konteks defisit. Kita harus faham bahawa pertama sekali dalam konteks keuangan negara, surplus dan defisit ataupun lebihan dan kurangan tidak boleh sama sekali ditafsirkan sebagai baik dan buruk. Kerana ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan sesebuah negara berada dalam keadaan defisit. Persoalannya ialah, adakah kita berada dalam keadaan defisit dengan sebab yang betul, tujuan yang betul, dan dalam konteks yang terkawal. Kalau kita lihat selepas krisis ekonomi 1998, defisit pada satu ketika menjunam sehingga 7% daripada GDP, pendapatan negara. Tetapi kemudiannya telah dikurangkan secara beransur-ansur dan mencapai sehingga 3.2%. Berarti dalam jalur yang stabil dan kukuh. Tetapi kemudiannya berlaku lagi kejutan ekonomi antarabangsa. 2008, 2009 dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat defisit itu agak melebar semula. Tetapi sekarang ini daripada 50% lebih telah mula menguncut kembali. Jadi berarti kalau ahli ekonomi melihat pattern ini, dia melihat bahawa pertama defisit ini bersebab. Kedua,
pattern yang semakin menurun begitu dan sasaran yang begitu jelas. Saya berada ketika bajet konsultansi bajet untuk tahun ini di Kementerian Keuangan. Seingatan saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antara kata-kata beliau yang pertama sekali ialah bahawa kita akan mengurangkan defisit ini dan memastikan bahawa tahap hutang kerajaan berada dalam jalur yang terkawal. Jadi mengatakan bahawa keseluruhan pengurusan ekonomi itu salah, mustahil bagi sebuah negara dapat menurunkan kadar kemiskinan, dapat mempertingkatkan pendapatan sebanyak 5 kali ganda dalam tempoh daripada tahun 70 hingga sekarang. Mustahil ekonomi negara itu tidak diurus dengan baik. Mungkin kita ada sedikit ruang-ruang untuk diperbetulkan. Maksud saya ialah kalau tayar kita rosak, tayar kita kempis, ganti tayar, bukan ganti kereta. Jadi berarti kita harus perhatikan bahawa apakah ruang untuk memperbaiki lagi ekonomi negara kita. Bukannya semuanya salah. Prof, Datuk, kalau boleh kita bandingkan 53% itu dengan negara lain, bagaimana praktisnya? Kalau sebenarnya banyak yang tak tahu, di Singapura lebih daripada 100%. Jepun jadi, juga sebenarnya negara maju kalau dilihat negara Jepun 211%. Rata-rata negara seperti Amerika, Kanada, Jepun, of course Greece itu memang negara yang bermasalah. Tetapi negara-negara lain, sebenarnya dalam ekonomi kita lihat, jangan kita tafsirkan meminjam itu salah. Meminjam itu boleh. Dalam segi agama pun memang ada ruang untuk meminjam. Tujuannya betul, caranya betul, pengurusannya betul. Itu yang penting. Tadi Datuk ada menyebut soal subsidi. Saya ingin membuat sekali lagi merujuk kepada perbandingan di antara dua yang ditawarkan. Subsidi pengangkutan oleh pihak kerajaan. Kemudian kedai rakyat satu Malaysia ini juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk subsidi yang ditawarkan. Pengurangan cukai pendapatan satu mata, kemudian bonus kaki tangan awam, tiada sama sekali di pihak bajet alternatif. Begitu juga pesara tentera tidak berpencen mendapat bantuan tunai 1,000 kepada bekas anggota yang menamatkan perkhidmatan kurang 21 tahun tambang feri. Ini banyak sekali. Kedudukan subsidi ini, mungkin Datuk nanti juga Prof juga akan mengulas dalam konteks kepenggunaan, ertinya subsidi, bonus dan pemberian oleh kerajaan ini. Dia kita lihat bahawa subsidi yang kita berikan ini, dia mesti mempunyai pulangan. Dia kalau tidak ada pulangan, maka subsidi itu mungkin tidak mempunyai kesan berganda kepada pembangunan ekonomi dan juga pembangunan kemakmuran negara. Misalnya kita ambil bagaimana kedai rakyat satu Malaysia. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa selama ini, bila ada satu kumpulan monopoli pasaran tersebut, kita tidak melihat bahawa ada kaedah yang membolehkan kita mendapat barangan pada kualiti yang sama tapi pada harga yang lebih murah. Dan ini saya terbukti. Begitu juga kita dapati dia diperpanjangkan lagi kepada kedai kain dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa subsidi-subsidi bentuk lain yang diberi, misalnya subsidi kepada nelayan, dia berasaskan kepada tangkapan yang diperolehi. Dan ini jugalah satu bentuk subsidi yang pada pendapat saya, ia memberikan kesan, memberi cabaran kepada kita bahawa kita mesti bertanggungjawab dan produktif. Malah kita tengok kalau dia ada perspektif tentang PT-PTN. Kalau kita mendapat kelulusan yang cemerlang, kita tak payah bayar pun pinjaman tersebut. Dan itu bentuk bahawa kebertanggungjawaban orang atau rakyat itu sendiri. Jadi kita dapati bahawa pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah satu pendekatan yang realistik. Dan dia fokus kepada golongan-golongan sasar. Seperti yang kita lihat bagaimana misalnya kita tahu bahawa golongan-golongan yang berpendapatan rendah mungkin akan sering mendapat masalah kesihatan. Maka diwujudkan klinik satu Malaysia. Bagaimana ia memberikan peluang dan ruang kepada rakyat untuk mendapatkan perubatan dan kesihatan yang baik pada harga yang sangat, bagi saya, negligible. Sampai tak payah bayar. Jadi bagi saya bentuk-bentuk subsidi yang diolah demikian ini ada sesuatu yang kita panggil inovatif. Sesuatu yang memberikan penekanan kepada kumpulan sasar tadi. Jadi bagi saya sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita kena melihat bahawa ini adalah program untuk 1 tahun. Dan kita juga mesti buat program sendiri. Yang jadi masalahnya apabila rakyat tidak buat program dia. Dia tidak buat program bagaimana nak meningkatkan pendapatan dia, bagaimana nak meningkatkan skill ataupun kecekapan mereka supaya dia boleh dipasarkan dalam ruang pekerjaan. Dan kita juga tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan indeks kesihatan kewangan kita. Sehingga kita, kata orang tu, berbelanja lebih daripada pendapatan kita. Sebab itu saya percaya bahawa rakyat yang bertanggungjawab
mesti memahami kaedah ini dan kita duduk dalam formula untuk mencapai kejayaan insya-Allah. 1 minit Prof Datuk. Kita membandingkan letak side by side di antara dua ni, bajet kerajaan dan juga yang dikemukakan oleh alternatif. Jadi bagaimana kalau boleh kita rumuskan? Saya lebih merasa yakin dengan bajet yang dibentangkan oleh kerajaan. Seperti saya sebut tadi, kerangkanya jelas, mudah untuk kita fahami dan ianya saya katakan bertanggungjawab menangani isu-isu respons kepada perkara-perkara semasa dan dalam masa yang sama mengambil kira usaha kita untuk mengukuhkan lagi landasan kita untuk mencapai matlamat jangka panjang menjadi sebuah negara maju. Jadi saya melihat bajet ini sebagai satu perancangan di dalam satu ruang lingkup yang lebih besar. Dan di situ yang saya rasa dalam bajet yang alternatif yang dikemukakan saya tidak nampak ruang lingkup itu. Ada beberapa komponen-komponen pemberian tetapi kerangka keseluruhannya tidak nampak. Kita beri tepukan kepada kedua-dua panelis untuk membicarakan pada malam ini dan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan sesi malam ini dapat memberikan satu kebijaksanaan baru dalam kita menilai kerangka ekonomi negara kita. Kejadian bagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih banyak. Kita masih